Walau bagaimanapun, Allah Al-Mubdi'u. Yang terakhir, kalau sekalipun kita ni menangis kerana fitrah, menangis bukan kerana fitrah, diajar ubat dia. Ubat kesedihan. Apa ubat kesedihan? Diajar ubat. Kalau mungkin kita lah nangis sebab mungkin kerungsing kehidupan kita. Mungkin hari ni dah memang seolah macam tak nampak jalan keluar, bagi masalah dah. Bisnes teruk, rumah nak kena jual, kereta nak kena tarik, nak pinjam sana pinjam sini, semua orang pun tengah susah, tak tahu nak buat macam mana dah. Maka ketika itu Islam ajar ubat dia, walaupun bersedih kerana keduniaan, ajar ubat, jangan terlalu sedih. Apa ubat dia? 3 kita punya unsur badan ni, akal, hati dan juga fizikal. Ubat dia. Sudut akal apa? Sudut akal Allah suruh cari kita, Nabi suruh cari hikmah pada kejadian. Cari hikmah, cari hikmah, fikir hikmah. Positif untuk fikir benda-benda hikmah. Kerana dalam hidup ni tidak ada benda kebetulan. Apa yang Allah jadikan pada hidup kita ni ada kebaikan yang kita tak tahu, tak perasan kadang-kadang. Hari ni kasut kita hilang di Yayasan Restu contohnya. Rupanya Allah nak beri kasut yang cantik, yang lebih baik lagi. Allah kata bagus ini selalu datang Yayasan Restu, tapi kasut ni macam ada uzur. Hilangkanlah. Bukan hilang duduk, sebelah waktu hilang tu. Rupanya Allah nak bagi kasut baru, bagi kemampuan dapat kasut baru. Hari ni mungkin kereta kita kena tarik. Rupanya Allah nak ganti dengan kereta yang lebih bagus nanti. Bagus, bawa kereta pergi belajar, pergi pergi ke Qiyamul Lail, majlis ilmu sebagainya. Allah nak gantikan kereta lebih bagus lagi. Jadi maknanya suruh kita cari hikmah. Kadang-kadang itu yang saya selalu bagi perumpamaan dekat dengan diri kita. Kita minta suami kita hantar pergi Gombak contohnya, kan? Bang, boleh tak tolong hantar bang? Di mana? Di Gombak. Tahu tak jalan? Ingat-ingat lupa lah. Ada apa? Ni lah nak dengar penerangan pasal Tapawi lah, kan? Pasal Zulian ke. Okeylah, bawa. Kanan bang, kanan bang, kanan. Kiri. Kanan ke kiri. Kanan, kiri, kanan bang, kanan. Tengok kanan sesat entah ke mana, jam jalan dengan berpuluh-puluh aircon pula gasnya habis. Kan? Wah, awak ni tahu ke tak tahu? Tak tahu, cakaplah tak tahu. Baca kitab tak berbaris suami itu. Dah, sudahlah, baliklah salam balik. Sedih, kita kena marah. Rupanya hari ini sesat di Gombak. Tahu jalan-jalan di Gombak tu sesat, dapat pengetahuan jalan. 6 bulan kemudian ada perkara penting untuk kita sampai di Gombak. Tapi pernah sesat, dah ada pengetahuan jalan. Allah sediakan pengetahuan tu 6 bulan awal daripada keperluan kita. Ini hikmah, akal disuruh jadi hikmah. Akal jadi hikmah. Yang kedua hati. Hati disuruh tanam dengan iman. Yang macam mana? Dalam orang Melayu kita ni menterjemahkan kalimah la ilaha illallah, la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi perkataan ilah mengikut Sa'id Hawa, ilah tu 99 nama Allah yang sedang kita kaji ni, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi kasih sayang melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah tiada segala-galanya melainkan Allah. Mungkin ibu-ibu ayah-ayah saya pernah sampai di kota Alhambra di Spain, ataupun namanya dahulu Andalusia. Cuba kita perhatikan setiap sudut di atas istana Alhambra itu. Ada satu perkataan, la ghalib illallah. Tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Tengok, orang dulu dia faham maksud tu. Dia masukkan ke hati dia. Jadi hari ini kalau dia kata kita ada masalah, Nabi sebut jadidu imanakum bila ilaha illallah. Refresh, perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Masukkan hati kita itu hajat kita. Mungkin hari ini tengah susah, bacakan la ilaha illallah bermaksud la razzaq illallah. Tiada yang beri rezeki melainkan Allah. Mungkin hari ini tengah susah hati, la mu'min illallah. Tiada yang memberi keamanan melainkan Allah. Mungkin hari ini tengah punya hajat ataupun tengah maknanya orang dengki kita, ucapkan tiada yang memelihara la hafiz illallah. Jadi dalam hati itu masukkan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian fizikal pula.
apa amalan-amalan yang boleh kita buat? Antaranya baca Al-Quran. Dan surah yang yang saya ingin cadangkan, 2 surah untuk ubat hati sedih. Pertama surah Yasin, yang kedua surah Kahfi. Surah Kahfi itu hadis ada kan? Nabi sebut dia malaikat turun membawa ketenangan, surah Kahfi. Surah Yasin hati Al-Quran. Jadi maksudnya baca Yasin. Saya pernah satu orang datang menangis, tak boleh cakap. Menangis memang teresak-esak, atau kata kitab dahulu menangis menggogoi-gogoi. Macam mana tu kan? Kita lama kan. Kata macam mana nak buat ni? Ambil surah Yasin bagi kat dia. Baca surah Yasin dengan suara yang tersekat-sekat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tersekat-sekat. Tapi sampai ayat 15 sudah boleh berhenti menangis. Tengok ahli motivasi sehebat mana pun takkan mampu berhenti ke orang menangis dalam masa beberapa saat. Sampai ayat 15 boleh berhenti menangis. Habis surah Yasin boleh bercakap dengan baik. Masya Allah, Al-Quran. Kan? Betul Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, khairud dawa Al-Quran. Sebaik-baik ubat adalah Al-Quran. Baca. Dan kalau kita ni memang stres sangat nak baca surah Kahfi itu panjang, macam mana nak ada ustaz? Maklumlah tak lancar pula baca. Fokus pada ayat 11. Ayat 11 tu kata ulama perubatan itu merupakan ayat untuk stres atau berungsing. Kalau kita tak boleh nak baca satu surah, baca ayat 11 surah Kahfi. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ulang dengan baik-baik. Kan? Susah nak tidur, tak payah baca, tak payah makan ubat tidur, baca ayat 11 surah Kahfi ni banyak. InsyaAllah. Kan? Saya waktu yang lepas dah rombongan Palestin tu, jadi berbincanglah pasal ayat ini. Kemudian mari baca ramai-ramai. Lepas tu meneruskan kuliah dan semua orang tidur. Okey. Antara lain apa? Antara lain ubat untuk orang sedih dengan banyakkan berdoa. Doa ni ibu ayah saya sekalian, bahasa Melayu pun tak apa. Kadang orang kata tak kelas ustaz. Bahasa Melayu tak kelas doa. Tak ada ain dia sikit, dia tak ada ain bagus macam ada kelas sikit. Tak, bahasa Melayu pun tak apa. Dan doa biar spesifik. Kan? Ya Allah, anak aku ni Tuhan, anak SPM ya Allah. Asyik malah baca buku, main game je kat komputer. Dan nyorokkan pelak jumpa pula kan. Tolonglah Tuhan bagi dia biar dia baca buku Tuhan. Doa spesifik pun tak apa. Ni. Itu antara amalan. Antara lain solat. Solat dirikan solat banyak-banyak. Dan sebab solat ni kita pun dah belajar ada satu doa yang wajib kita baca dalam solat. Tak baca doa ni tak sah solat kita. Doa itu Allah letak dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hidayahkan aku jalan yang lurus. Maknanya seluruh keputusan kita ni, maknanya Allah, kita minta Allah putuskan segala keputusan hidup kita dengan keadaan yang tepat, selaras dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan puan yang muliakan, saya setakat saja dulu boleh kita bincang-bincangkan mengenai Allah Al-Mubdi. Allah lah yang memulakan penciptaan. Dan penciptaan manusia, Allah cipta dengan tabiat-tabiat. Kita kena kenal asal kejadian kita. Oh, manusia ada tabiat menangis dan ketawa. Macam mana tabiat ketawa yang diajar oleh Al-Quran, diajar oleh hadis, begitu juga dengan tabiat bersedih. Diajar dengan Al-Quran, diajar dengan hadis. Biarlah tangisan kita bawa kebahagiaan, biarlah ketawa kita bawa kebahagiaan. Jangan ketawa membawa ketenangan sementara dan tangisan bawa kita semakin stres. Bila kita menusuk Al-Quran hadis, kita akan dapat maknanya panduan mengenal diri kita melalui Allah, nama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang pencipta, Allah Al-Mubdi.